Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 45, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 45, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 45, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sekalian sifat Nabi yang 9 perkara terkandung dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Makna Muhammadur Rasulullah bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian sifat Nabi yang 9. Mana sifat Nabi yang 9? 4 sifat yang wajib bagi Allah, 4 sifat yang mustahil, 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang mustahil bagi Nabi. Kemudian 1 sifat yang harus. Itu 9 sifat Nabi yang 9. Jadi sifat Nabi yang 9 ni termasuklah sifat mustahil yang 4. Jadi sifat mustahil yang 4 tu pun sifat Nabi juga ke? Ni. Dan sekalian sifat Nabi yang 9 perkara. Sekalian sifat Nabi yang 9 perkara. Jadi 9 ni sifat Nabi. Sifat yang wajib 4 sifat Nabi: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kemudian sifat mustahil: kazib, khianah, kitman, baladah. Sifat Nabi juga ke? Sekalian sifat Nabi yang 9 perkara terkandung dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Jadi sifat Nabi yang 9 perkara, 9 sifat ni: sidik, amanah, tabligh, fatanah, memang sifat Nabi. Kazib, dusta, khianah, kitman, sembunyi wahyu, baladah, bodoh. Itu sifat mustahil, lawan kepada 4 sifat yang wajib bagi Nabi. Itu pun sifat Nabi juga ke? Hak sifat Nabinya adalah hukum kepada sifat mustahil itu. Mana? Tidak dusta, tidak khianah, tidak kitman, sembunyi wahyu, tidak bodoh. Itu hak sifat Nabi. Kalau kita pakai cara mutah-mutah ni go, sekalian sifat Nabi yang 9 perkara. Jadi ke-9 ni sifat Nabi. Ke-9 ni sifat Nabi.
sidik, amanah, tabligh, fatanah. Hak tu hak 4 sifat tu jelaslah. Kemudian kazib lawan sidik, khianah lawan amanah, kitman lawan tabligh, baladah lawan fatanah. Jadi hak 4 tu sifat Nabi juga ke? Hak 4 tu hak tadak, mana tidak dusta, tidak khianah, tu hak Nabi. Hak tu sifat Nabi. Hak tu hak sifat Nabi. Jadi hak 4 sifat tu sabit bagi Nabi. 4 sifat tu hak dak di Nabi. Mana apa? Nabi tidak dusta, Nabi tidak khianah, Nabi tidak kitman, Nabi tidak baladah, bodoh. Hak tu hak sifat Nabi. Hak bahagian kita berpegangnya sama juga. Sifat wajib kita berpegang tentu sungguh di Nabi dan Rasul. Sifat mustahil kita berpegang tentu dok sama sekali di Nabi dan Rasul. Itu pegangan kita. Jadi sifat mustahil kita pegang juga, tu bahagian kita. Hak atas nabinya, hak sifat nabinya tidak dusta, tidak khianah, tidak kitman, sembunyi wahyu, dan tidak baladah, tidak bodoh. Itu sifat bagi Nabi. Jadi hak kita berpegang pula, ni hak bahagian kita. Hak bahagian kita pula berpegang. Hak sifat Nabi tu tetap dah. Orang tu berpegang ke tidak berpegang ke, hak tu memang sifat Nabi dah. Macam sifat Allah nah. Sifat Allah tetap dah. Berpegang ke tak berpegang ke manusia ni akan sifat Allah, itu bahagian manusia. Jadi hak 9 sifat ni, hak sifat Nabi. Nabi sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nabi tidak dusta, tidak khianah, tidak sembunyi, tidak bodoh. Tu tetap dah hak Nabi. Hak sifat Nabi. Sama ada manusia tu beriman ataupun tidak, tu hal manusia. Jadi wajib atas kita pula. Wajib atas kita yang mukallaf ni, yang balik serta berakal, berpegang. Itu bahagian kita. Kita wajib berpegang. Hak tu hak bahagian kita. Kita wajib berpegang Nabi Rasul ni tentu sungguh. Nabi Rasul ni sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan kita berpegang tentu tak sama sekali Nabi Rasul ni dusta, khianah, sembunyi wahyu dan bodoh. Ni hak balik kita pula. Jadi hak balik Rasul kata 9 sifat ni sifat Rasul. Dah sifat mustahil sifat Rasul macam mana? Hak mustahil tu tak sama sekali. Mana Rasul tidak dusta, Rasul tidak khianah, tidak sembunyi, tidak bodoh. Bahagian kita pula, kita berpegang 9 sifat ni. Kita berpegang 9 sifat ni yang terkandung di bawah, di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Kita berpegang. Sifat wajib kita berpegang tentu sungguh di Rasul. Sifat mustahil kita pegang juga tentu tak sama sekali di Rasul. Itu berpegang akan hukum kepada sifat mustahil. Apabila sifat mustahil bagi Rasul dan juga sifat mustahil bagi Allah akan tak terima sama sekali. Ada di Nabi dan ada di Nabi, ada di Rasul dan ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Bila akal tak terima, hukumnya sifat mustahil ni tentu tak di Nabi. Sifat mustahil ni tentu tak di Rasul. Tu yang kita pegang tu. Hukum kepada sifat mustahil, maka keluarlah kita berpegang aqaidul iman yang 50, simpulan iman yang 50. Kita berpegang akan simpulan iman yang 50. Dalam 50 tu termasuk 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan termasuk 4 sifat yang mustahil bagi Nabi
dan Rasul, kita berpegang macam mana sifat mustahil, pegang hukum dia. Sifat mustahil 20 tu tak sama sekali di Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil 4 ni di Rasul tak sama sekali di Rasul. Tu kita duk pegang belah kita pula. Hak ni hak 9 sifat Nabi yang 9. Termasuk yang mustahil tu. Terkandung dalam kalimah. Ini terkandung di dalam makna bagi kalimah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ni syahadah yang kedua daripada 2 kalimah syahadah. Maknanya makna Muhammadur Rasulullah, bermula Nabi Muhammad, pesuruh Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad tu mubtada, Rasulullah tu khabar. Muhammad bermula Nabi Muhammad, pesuruh Allah ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita reti, kita faham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah, Rasulullah, maka faham retilah kita, pastilah Nabi Muhammad yang menjadi pesuruh Allah ni bersifat dengan sifat benar, sebab ianya pesuruh Allah. Bersifat dengan sifat amanah, ianya pesuruh Allah. Pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tentu tak dusta sebab ianya pesuruh Allah. Tentu tak khianah sebab ianya pesuruh Allah. Hak kita faham reti daripada Muhammadur Rasulullah. Bila Nabi Muhammad pesuruh Allah, utusan Allah, kita retilah, kita fahamlah, ini terkandung. Kita fahamlah, pastilah Nabi Muhammad pesuruh Allah ni benar, amanah, menyampaikan dan cerdik. Tentu tidak dusta, tidak khianah, tidak sembunyi dan tidak bodoh. Ambil reti faham mana ni? Ambil reti faham Muhammadur Rasulullah. Itu terkandung pada makna, pada reti. Di syahadah yang kedua akan 9 sifat bagi Nabi dan Rasul. Jadi selesai dah dalam kitab Pati Paridah ni. Selesai dalam kitab Pati Paridah berkaitan dengan sifat Allah dan berkaitan dengan sifat Rasul. Maka dirumuskan bahawa berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul tu terkandung di bawah kalimah, 2 kalimah syahadah. Ada setengah kitab dimulai pembicaraan kitab dengan 2 kalimah syahadah. Ada setengah kitab dia mulai pembicaraan dengan 2 kalimah syahadah. Daripada 2 kalimah syahadah ni lah. Jadi syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Itu syahadah yang pertama. Jadi apabila tiada Tuhan melainkan Allah, Allah jua Tuhan yang berhak disembah, beresti Allah jua Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia mari situ. Dari 2 kalimah syahadah dahulu, barulah pergi kepada bicara bab iman. Dalam kitab Pati Paridah ni bicara bab iman dahulu, barulah pergi kepada terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Kita maklumlah 2 kalimah syahadah tu bahagian Islam. Yang kita bicara aqaidul iman yang 50 ni atas jalan masyhur lah. 36 atas jalan muktamad, dia akan mencari hadapan. Jadi yang kita bicara aqaidul iman yang 50 ni, ini bukan Islam, ini bahagian iman. 2 kalimah syahadah itu bahagian Islam. Islam, iman dia tidak berlaziman. Nak sah iman tidak bergantung kepada 2 kalimah syahadah.
nak sah iman tidak bergantung kepada dua kalimah syahadah. Ada orang yang asalnya bukan Islam, ada kekangan, tak berani nak mengucap dua kalimah syahadah, nak mengisytiharkan, menzahirkan ianya sebagai orang Islam, tetapi di dalam iman, di dalam hati dia mempercayai sepenuhnya kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sah iman dia walaupun dia belum lagi mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian mengucap dua kalimah syahadah ni, bahagian Islam dia kena menzahirkan, bukan hanya mengucap seorang diri. Dia kena menzahirkan, kena ada saksi yang bahawa dia telah mengucap dua kalimah syahadah. Kalau secara rasmi ke, pergi jabat agama lah, biar jabat agama buat keluar surat apa semua. Ini bahagian Islam. Tetapi untuk sah iman tidak bergantung kepada dua kalimah syahadah. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah belum tentu lagi ia orang yang beriman. Ni. Nak sah iman tidak bergantung atas dua kalimah syahadah. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah belum tentu ianya seorang yang beriman. Abdullah bin Ubay mengucap dua kalimah syahadah. Abdullah bin Ubay sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman. Itu contoh mudahlah. Itu contoh mudah. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah yang tidak beriman, Abdullah bin Ubay bukan mengucap dua kalimah syahadah saja, sembahyang berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berimannya tidak. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, Islam di sisi hukum zahir. Ni kita kena beza molek antara Islam dan iman. Jangan mudah-mudah orang Islam pastilah beriman. Ni pelik sangat bawa seumpama ni. Orang Islam pasti beriman. Islam warisi daripada ibu bapa. Iman ni kepercayaan akidah iman. Islam warisi daripada ibu bapa. Iman ni kepercayaan hati. Iman tidak warisi. Hak dah nasyid tu lah. Iman tidak dah, tiada di tepian pantai ke apa. Benda ni. Ke benda? Hak nasyid tu lah. Islam warisi, iman tidak. Jadi kena beza molek lah antara Islam dan iman. Tapi dua ni tak boleh cerai. Sebab tu dalam kitab Tauhid, ni kitab Pati Paridah, habis bicara hak sifat Allah, sifat Rasul, bicara bab iman, terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Ada setengah kitab yang lain, mereka memulai kitab dengan dua kalimah syahadah. Memulai kitab dengan dua kalimah syahadah. Jadi memulai kitab dengan dua kalimah syahadah. Hak tu dalam kitab Baqarah. Dan kitab Baqarah dia memulai pembicaraan dengan dua kalimah syahadah. Barulah pergi kepada sifat Allah dan sifat Rasul. Habis bicara sifat Allah, habis bicara sifat Rasul, dia pun tutup pula dengan dua kalimah syahadah. Kadang kitab Baqarah dimulai dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibicarakan sifat Allah, sifat Rasul, habis ditutupkan pula dengan aqaidul iman yang 50 ni dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mulanya dengan dua kalimah syahadah, nutupnya dua kalimah syahadah. Dan kitab Pati Paridah kita dak lah, dia tak mulai dengan dua kalimah syahadah.
Syahadah yang pertama, tiada Tuhan melainkan Allah, hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Pastilah Allah Ta'ala jua Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Sebab apa? Allah pasti bersifat dengan sifat kekurangan. Allah pasti maha suci daripada sifat kekurangan, sebab Allah jua Tuhan. Kalau Allah jua Tuhan, tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau Allah jua Tuhan, bersifat dengan sifat kekurangan, macam mana Allah nak menjadikan langit dan bumi? Yang mana Allah Ta'ala jua Tuhan. Jadi apabila langit dan bumi ini tersegang indah, Allah Ta'ala jua Tuhan yang menjadikan langit bumi yang tersegang indah, pastilah Allah jua Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Ni kita bicara dahulu dalam kitab Fatih Faridah ni, berpegang secara ijmal, secara ringkas. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah maha suci daripada sifat kekurangan. Ambil mana tu? Ambil daripada asyhadu alla ilaha illallah. Ambil faham situlah. Ambil faham situ, pastilah Allah jua Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Ni kita wajib berpegang permulaan secara ijmal. Ada ni. Barulah secara tafsilnya pergi 20 sifat ataupun 13 sifat. Tapi secara ijmal dahulu wajib mengetahui dan berpegang. Ini dah kitab Fatih Faridah kita. Tapi dia dah ceritalah di permulaan tu dua kalimah syahadah. Tak sama dengan kitab Baqarah. Kitab Baqarah dimulai dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah besarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kafir nak masuk Islam, dia kena ucap dengan dua kalimah syahadah tu. Sebab pengertian dia, makna maksud dia cukup luas. Tapi orang kafir yang masuk Islamnya, permulaan dia ucap tu, dia faham apa yang dia ucap dan dia beriman secara kasar apa yang dia ucap. Dia beriman secara kasar. Mana? Dia beriman Allah Ta'ala jua Tuhan. Secara kasar. Dia beriman dia beriman akan Nabi SAW sebagai Rasulullah. Hak muluk tu, hak tu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak tu bahagian Islam. Serta hati dia percaya bahawa Allah Ta'ala jua Tuhan. Serta dia percaya di hati bahawa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia percaya Allah jua Tuhan ni, dia percaya secara ijmal, secara ringkas. Sebab dia tak kenal Tuhan molek lagi. Dan dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah pun dia percaya secara ringkas je. Dia tak kenal lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat macam mana. Tapi dia sudah percaya akan Allah jua Tuhan, percaya secara ijmal. Kemudian wajib dia percaya secara tafsir. Kena ajarlah ke dia hak aqaidul iman yang 50 ni. Tu sebab secara tafsir ni hak mula-mula dia ucap tu sukarela, tanpa dipaksa. Dia memahami apa makna yang dia ucap, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Sah dia sebagai orang Islam. Serta hati dia sendiri, hati ni dia dah lah, pada hati ni dia, serta hati dia percaya akan Allah jua Tuhan, tapi percaya secara ijmal, secara ringkas saja.
Hati dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dia percaya kepada Nabi Muhammad pun secara ijmal. Ringkas saja, sah iman dia. Sah iman dia, maka Allah Ta'ala akan mengampuni sekalian dosa-dosa kesyirikan yang lampau. In yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dia berhenti daripada kekufuran, Allah Ta'ala akan ampun segala dosa yang terdahulu. Bukan hanya dengan mengucap doa syahadah, serta hati dia beriman akan Allah, beriman secara ijmal, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman secara ijmal, sah iman, diampunkan sekalian dosa. Mati saat tu syurga dia. Dia gitu. Iman tu bukan Islam. Bukan Islam saja, iman. Hati dia percaya. Tapi percaya secara ijmal. Kalau kita tak memada. Kita wajib mengetahui dan berpegang aqaidul iman yang 50 ni secara terperinci, bukan secara kasar. Bukan secara hafal. Sekarang ni ada golongan-golongan yang tanpa syariat. Hak aqaidul iman yang 50 ni, sifat Allah 20 tu rekah-rekah dia ijma je, rekah-rekah je. Apa-apa tak apa dah. Lepas tu kamu zikir, ambil tariqah dia, biar sifat 20 tu masuk ke dalam hati. Tu bukan jalan syariah seumpama tu. Salah sangat-sangat. Aqaidul iman yang 50 ni bukan secara ijmal, bukan secara hafaz. Wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara halusi, secara detail. Sifat wujud kena faham molek, lepas tu berpegang di akidah. Sifat qidam kena faham molek, berpegang di akidah secara tafsil, bukan secara rekah-rekah, bukan. Sifat baqa, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni, bersalahan Allah Ta'ala dengan akan segala perkara yang baru, tak serupa. Tak serupa tu macam mana? Tak serupa pada zat, tak serupa pada sifat, tak serupa pada perbuatan. Kena perici. Tak serupa tu macam mana? Tak serupa ni maksudnya Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata. Cuma tak serupa dengan muka, tangan, mata manusia. Dah kena gitu. Dia kata tak serupa juga, tapi ada muka, ada mata, ada tangan. Takkanlah muka Allah dengan muka manusia sama. Tapi Allah ada muka lah. Quran sebut kan, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram tu kan. Kullu syai'in halikun illa wajhah tu kan. Kan Quran cerita bab muka Allah kan. Allah ada muka lah. Tapi muka Allah comel lah, takkan jadi macam muka manusia. Tuan kata tak tafsir tu tak halusi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Takkan muka Allah sama dengan muka manusia. Muka makhluk ni pun tak sama dah. Muka manusia, muka manusia sama tak dengan muka pitu? Tak sama dah. Sama tak dengan muka kuala? Sama. Muka orang, muka pitu, muka kuala sama dah? Tak sama dah. Sama telah muka Allah pasti tak sama, tapi Allah ada muka. Ni apa ni? Tak tafsil, tak halusi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Kita kata muka orang, muka pitu, muka kuala sama. Sama macam mana berjirim, berjisim, maka ada bentuk, ada besar, ada kecil. Sama je lah. Tak sama. Muka orang ni ada bentuk, sebab dia berjisim, bulat, lepek. Muka pintu pun berjisim, ada bentuk, 4 persegi, luas, sempit. Muka kuala berjisim. Muka kuala ada hak luas, ada hak sempit, ada hak dalam, ada hak tahap. Serupa je lah. Itu muka makhluk, dia berjisim. Kenapa kata tak serupa? Sebab apa tu? Jadi tidak tafsil.
kena tafsir mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kena tafsir qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Bangun tak payah akad ke? Tu canggah hawa-hawa dah. Apa makna dia? Kena perhalusi. Wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan, kena perhalusi. Qudrah, iradah, ilmu, kena perhalusi. Hak ni aqaidul iman yang 50 ni. Wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf ni mengetahui dan berpegang hak aqaidul iman yang 50 secara tafsil. Hak timbul sekarang tak payah ijma sudah rekah-rekah aja. Hafal-hafal dia masuk zikir dia. Hak ni hak tanpa syariah. Hak ijma ni hak permulaan. Permulaan ijma, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha Suci dia bersifat kekurangan. Kemudian wajib cara tafsil. Hak ijma mana? Orang yang baru masuk, orang yang baru masuk Islam tu. Orang yang baru masuk Islam tu. Hak tu secara ijma, dia beriman secara ijma. Kesah iman dia. Secara tafsir dijahil. Kalau kita tak boleh, sebab kita Islam yang kita warisi. Ni orang hak kafir ni, hak baru masuk Islam. Mereka lah secara ijma. Kakak-kakak faham molek, dia percaya pada Allah, percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sah iman dia, diampuniskan dosa dia. Kemudian dia wajib beriman dengan Allah dan Rasul secara tafsil. Kena ajarlah sifat 20 ke dia. Cara tafsir pula. Kemudian tapi permulaan dia berpegang akan Allah dan Rasul secara ijma', secara ringkas tu. Hak cara tafsir kalau kita perici, memang salah sangatlah pegangan dianya berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Nabi. Kalau ni sebuah kita orang hak Islam lama ni, batal iman seumpama tu, dia tak batal iman. Sebab apa? Sebab dia jahil. Jahil dia dimaafkan. Sebab dia baru masuk Islam. Dia beriman dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rekah. Mana cukup. Hak cara tafsir ni kok, lah. Bila perici memanglah dia banyak salah sangat, maka dia jahil. Jahil satu hal dah, mari daripada kafir pula. Jahil satu hal. Kepercayaan kafir dia tu hak berat dahnya. Memanglah dia pegangan dia kalau detailkan, tafsirkan, banyak lagi hak pegangan kafir. Tapi nisbahnya dengan dianya tak kafir pegangan tu. Sebab apa? Sebab dia jahil. Mana iman dia sah. Tapi yang duduk lama gitu, dia kena perici aqaidul iman yang 50. Cuma nak ceritanya pada masa dia mengucap tu, dia percaya sah iman dia. Tapi kalau dia tak percaya pun, duduk mulut je dia mengucap, sebab dia nak berkahwin je. Hati dia sebut nama Allah pun tak apa kenang mana dah. Di hati dianya sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, bunyi nama Muhammad pun fobia dah. Nabi Muhammad, maknanya dia tak percaya pun Nabi Muhammad. Zahir dia orang Islam boleh berkahwin, tapi dia tetap kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mati saat tu kekal neraka selama-lamanya. Gitu, biar kita beza antara Islam dengan iman ni. Tapi bab iman ni bukan urusan kita. Urusan kita zahir je. Dia nak mengucap alhamdulillah, kita pun ajar dia mengucap. Dia nak mengucap, kamu ni nak mengucap ni, percaya dah ni? Kamu nak menipu, nak menikah dengan orang Islam ni? Ke kamu ni nak minta bantuan ni? Haram kita tuduh tomoh seumpama tu. Terima dia sebagai orang Islam. Dia tak percaya tu, kita tanamkan kepercayaan kepada orang Islam ni. Kemudian biarlah kita nampak dah dia memang bukan ada kepentingan nak berkahwin lah, kepentingan nak bantuan kerajaan lah. Kita nampak dah pesen-pesen dia tu. Tapi jangan duduk tuduh lah dianya. Tapi tugas kitanya biar dia masuk Islam dahulu.
Dia percaya tak percaya, tugas kita kemudian kena tanamkan ilmu berkaitan kepercayaan pada Allah dan Nabi. Itu tugas. Itu hak pihak kerajaan buat kelas untuk mu'alah apa semua. Dia tak mari. Itu dia punya hal lah. Itu dia punya hal. Tapi zahirnya orang Islam yang kita sekat pula, yang kita tomoh pula. Lepas tu ingat baik. Ni ingat baik kita ni, kalaulah tiba-tiba orang yang bukan Islam berjumpa dengan kita, dia beritahu, mokcik, misal dia kenal dengan anak ke contohnya, saya nak masuk Islam ni, nak mengucap dua kalimah syahadah, boleh tak mokcik ke pokcik ke tolong ajar saya mengucap dua kalimah syahadah? Wajib kita ajar segera. Pada ni wajib kita ajar segera. Nanti dulu minum air habis dulu gok. Berehat dulu gok. Gi mandi dulu gok. Dia nak mengucap dah. Kita kata kita tangguhkan. Suruh minum air pun habis. Suruh gi mandi, suruh berehat. Haram dosa besar kita seumpama tu. Bukan kalau redha dengan kafir dia, tambah masa kafir dia tu, kafirlah orang tu. Kalau redha dengan kekafiran dia, redha setujulah. Setuju macam mana? Dah dia kafir daripada budak. Kalau setakat kekalkan kafir setengah jam sejam, okey je lah. Nanti dia nak mengucapkan, lepaslah kafir tu. Setakat tambah kafir lagi setengah jam, dia langsung minum air berapa habis Lepas tu langsung mandi pula siap-siap, kena kafir, nak tambah lagi kafir boleh sejam lagi. Okey, setuju, redha dengan kafir setengah jam tu. Ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kafir dia walaupun hanya tambah setengah jam, redha dengan kafir dia walaupun hanya tambah sejam, hak daripada kafir asal jak budak tu jadi kafir orang tu, orang Islam tu. Kalau dia tak redha tapi dia tak tahu salah gitu, maka haram dosa besar dia. Ingat baik. Sebab dia beritahu saya, ajar saya. Kalau dia kata, mocik-pocik tolong bawa saya pergi pejabat agama, kita pun segera bawa dia pergi pejabat agama. Ada ni, dia tak minta kita ajar. Dia nak pergi pejabat agama. Kita bawa lah ke pejabat agama. Hak tadi ni dia minta tolong kita ajarkan saya dua kalimah syahadah. Kita wajib ajar qada segera. Jangan tangguh-tangguh lah. Tunggu dulu. Mocik nak ambil sembahyang dulu. Tak ada. Tunggu benda. Ajar mengucap. Ataupun tunggu dulu. Mocik nak pergi panggil tu imam lah. Kenapa pula begitu? Nak ajar mengucap tak pandai ke? Ajar je lah. Lepas ajar dia berturu, alhamdulillah. Lepas tu ginilah, kita pergi motor imam lah pula, biar sedap sikit. Pergi motor imam pula, tak ada apalah. Dia Islam dah, sah dah mengucap dengan kita tu. Tapi kita rasa tak puas hati lah. Kita ni tak kerti mana, tak pernah. Yelah, kita pergi motor imam pula, kita pergi motor ustaz pula, tak apalah lepas tu. Lepas tu pergi lah pula. Ataupun kita pergi jabat agama lah, biar dapat secara rasmi, pergi jabat agama pula. Kita wajib ajar segera, tak boleh tangguh walaupun sekejap. Tak boleh tangguh, biar dia jadi Islam dulu. Dan kalau diminta seumpama tu, pasti hati bersekali dengan hati, maka sah iman dia, diampun sekalian dosa. Ada ni. Tapi kalau dia tidak percaya pada Allah dan Rasul, hati di sisi Allah dia tetap kafir, mati ketetap kekal neraka selama-lamanya. Tapi bila dia masuk Islam, dapat pasangan yang baik, yang dididikan agama apa semua, barulah masuk kepercayaan, barulah dia di kalangan orang yang beriman, diampunkan sekalian dosa yang terdahulu. Jadi masa mengucap tu dia tak ada lagi. Lepas tu tengok orang Islam buat baik dengan dia, lepas tu ajar. Mengenal Allah secara rekah lah permulaan ni. Mengenal Nabi secara rekah. Masuk di hati dia. Oh, Allah Ta'ala
sifatnya seumpama ni, ya sungguh dah Allah Ta'ala jua Tuhan. Cerita-cerita Nabi SAW, oh macam ni manusia betul-betul lah, Nabi Muhammad ni utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum tu dia dapat cerita-cerita yang buruk-buruk. Sekarang dia pun dapat cerita sebenar, barulah masuk kepercayaan hati dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sah iman dia di saat tu, segala dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah. Bukan pada masa mengucap dengan syahadah, sebab masa tu dia tak percaya lagi. Pada ni. Tapi bila dia mengucap saja, dia orang Islam, boleh berkahwin dah dengan orang Islam yang lain. Ni ada orang yang tak reti sangat-sangat lah, tapi mengajar ni dalam radio. Macam mana kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, belum sempat belajar sifat 20, dia mati, nak tanam di mana? Pertanyaan tu jahil sangat. Dia mengucap dua kalimah syahadah, sah dia sebagai orang Islam. Saya sebut tadi kan, boleh nak berkahwin dah dengan orang Islam yang lain, sah sebagai orang Islam. Dia mati, orang Islam mati, nak tanam mana? Dah dia sifat 20 tak belajar lagi, itu bab iman. Itu secara tafsir kemudian. Jadi nak beza antara Islam dengan iman. Jadi maknanya dia mengucap dia kalimah syahadah, belum sempat belajar sifat 2, dia mati. Dia tanya nak tanam mana? Dia mengucap sah dah sebagai orang Islam, sah. Dan sifat 20 tu cara tafsir, itu bab iman, bukan bab Islam. Jadi kalau perkara seumpama mening pun, tapi boleh mengajar dari dia juga. Jahil lah orang panggil. Ada ni. Dia orang Islam, walaupun tak pernah belajar pun sifat 2 selama-lamanya, dia tetap orang Islam. Mati sebagai orang Islam. Bukan orang ni orang asal kafir. Orang Islam sendiri pun, orang Islam sendiri pun hak jahil tuki ba'akidah tu. Nak kira mana? Kita pernah ngaji bab-bab tauhid ni? Tak pernah ngaji. Dia tetap orang Islam. Sebab apa? Sebab dia warisi daripada ibu bapa. Semayang pun tidak, puasa pun tidak, apa perkara yang dilarang, dilanggar belaka. Pengajian tauhid tak ada, tauhid imam-imam tak ada. Dia tetap orang Islam. Mati nak tanam mana? Orang Islam mati tanam mana? Dah dia macam mana iman? Iman dia dengan Allah. Ni biar bezalah Islam mana, iman mana. Bukan kata hak masuk Islam tak belajar sifat 20, hak orang Islam pusakai pun tak belajar sifat 20 pun. Kadang-kadang hak ni cerita hak berat-berat, semayang pun tidak, puasa pun tidak, berjudi, minat orang berzina. Orang Islam yang semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, berjudi, arak tak pernah kenal pun, tapi perhalusi dah sifat 20, ngapa saja tak jadi. Badan ni faham tak hak wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu? Faham tak bab qada dan qadar? Ni orang Islam ni semayang bang tak tinggal, berjemaah di masjid laginya. Macam ni iman. Ni bab iman, bab lain pula. Walaupun di semayang bang sekalipun, kalau bab iman, bab akidah, ada satu pegangan yang dipegangi, pegangan yang kafir, tetap kafir di sisi Allah, mati tetap kekal neraka. Ada ni. Bukan cerita hak baru mengucap dua kalimah syahadah. Tapi hak baru mengucap dua kalimah syahadah tu, dia percaya kakak sah dah iman. Salah pegangan dia, memang dia salah pegangan lagi, baik tak mengaji lagi. Hak salah tu dimaafkan. Dia kena belajarlah kemudian. Tu hak kait antara dua kalimah syahadah Islam dengan hak bab iman. Secara ijmal, secara tafsil. Kita pun secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha Suci dia bersifat kekurangan. Secara tafsil, hak sifat 20.
Nabi Rasul pula secara ijmal, Nabi Rasul manusia pilihan Allah, pasti bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Pastilah Nabi Rasul pilihan Allah ni tidak bersifat dengan sifat kekurangan nisbah seorang manusia. Sifat kesempurnaan Allah sifat Tuhan. Sifat sempurna Nabi dan Rasul sifat manusia, hamba Allah. Sifat sempurna nisbah seorang manusia. Itu kita berpegang secara ijma', secara ringkas. Sidik, amanah, tabligh, fadhak tu secara tafsil. Dah ni. Hak ni hak bicara bab iman. Tapi tak cerahlah dengan Islam dua kalimah syahadah. Jadi dalam kitab ni dia nak selesai hak asas kepada iman, iaitu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Itu asas dia. Habis bicara hak ni, barulah pergi pada malaikat, kitab dan hari kesudahan. Dia gitu. Jadi permulaannya kita bicara dahulu asas kepada rukun Islam dua kalimah syahadah, asas kepada rukun iman beriman dengan Allah dan Rasul. Walaupun susunan rukun iman Rasul duduk nombor 4, susunan rukun iman Rasul tu rukun iman yang keempat, itu Al-Quran dan hadis susun gitu. Al-Qurannya mana? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tak baca lepas semayang tu lah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ni wa rusulih yang keempat. Nabi apabila ditanya oleh Jibril AS akan Nabi SAW berkata iman, Nabi pun jawab imannya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ni kata antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tengok yang keempat juga, Rasul yang keempat. Tapi macam mana beriman dengan Rasul itu menjadi asas? Walau Rasul nombor 4. Rasul nombor 4 ni, ini susunan sebagaimana agama yang diturunkan. Agama daripada Allah, wahyu melalui malaikat Jibril, bawa kitab kepada Rasul. Jadi Rasul nombor 4. Itu susunan dia. Tapi asas kepada iman, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul secara ijma', secara tafsil, aqaidul iman yang 50. Selesai hak ni, terkena dua kalimah syahadah, barulah pergi pada bicara malaikat, kitab dan hari kiamat, hari kesudahan. Pada ni. Bahkan dalam kitab-kitab tauhid, hak kecil-kecil lah juganya, kecil macam Pati Paridah lah juga. Kadang-kadang dalam kitab tu hanya bicara aqaidul iman yang 50 jua. Malaikat tidak diceritakan, kitab dan hari kesudahan pun tidak didatangkan. Bahkan kita duk dengar semua gotu cakap, selagi tidak berpegang dengan akidah 50, main puasa Tuhan tak terima. Selagi tidak berpegang dengan akidah 50, main puasa tidak diterima. Akidah 50 tu beriman dengan Allah dan Rasul, dua barunya daripada 6 rukun iman. Tapi apa disebut gitu? Sebab tu asas dia. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, Rasul cerita bab malaikah, kita beriman dengan malaikah. Rasul bawa kitab, kita beriman dengan kitab. Rasul cerita bab hari kesudahan, hari kiamat, hari dibangkitkan kembali, kita pun beriman lah. Sebab Rasul yang cerita, yang kita sudah beriman di aqaidul iman yang 50.
Tapi memang ada kitab tauhidnya, dia hanya datangkan aqaidul iman yang 50 sahaja. Malaikah, kitab dan hari kesudahan tidak didatangkan. Sebab apa? Sebab asas. Jadi kitab Fatih Faridah ni, malaikah dia akan bicara di hadapan. Habis bicara bab sifat Allah, habis bicara bab sifat Rasul, berhenti dulu sekejap, bicara rumuh pula hak aqaid ilmu 80 ni terkandung di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terdahulunya sifat Allah yang 41 terkandung di bawah la ilaha illallah. Sifat Nabi yang 9 sifat terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Sifat Allah 41 tu termasuk sifat mustahil 20. Sifat Allah, sifat Allah mana ni? Kalau kata sifat mustahil Adam, tak ada Allah, tak sama sekali. Sifat mustahil baharu, Allah tidak baharu, Allah sedia kala. Sifat mustahilnya fana, binasa, Allah tidak binasa, Allah kekal. Tidak binasa itu sifat Allah. Kekal sifat Allah, tidak binasa sifat Allah. Ini kidam sifat Allah, tidak baharu sifat Allah. Kuasa sifat Allah, tidak lemah sifat Allah. Jadi kuasa sifat wajib bagi Allah, tidak lemah sifat wajib bagi Allah. Mengetahui sifat wajib bagi Allah, tidak jahil sifat wajib bagi Allah. Ni hak 41 sifat ni. 41 sifat Allah belaka 41 tu. Termasuk 20 hak mustahil. Hak tidak tu nah. Tidak mati, tidak pekak, tidak buta, tidak bisu. Hak tu hak sifat Allah. Sifat wajib tu. Sifat wajib bagi Allah. Allah tidak mati, tidak pekak, tidak buta, tidak bisu. Jadi 41 tu sifat Allah terkandung di bawah la ilaha illallah, dan sifat Rasul 9 terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Jalan terkandung pula. Jalan terkandungnya macam mana? Kerana makna la ilaha illallah dua perkara, dua makna. Pertama, tak ada yang terkaya daripada yang lain. Dan kedua, tak ada yang berkendak oleh yang lain kepadanya melainkan Allah Ta'ala jua. Yang terkaya ialah nama istighna, dan berkendak oleh yang lain kepadanya ialah nama iftikar. Jadi ilah ni istighna iftikar. La ilaha illallah, tiada yang terkaya. Gitu lah, sebab dia ambil daripada la ilaha illallah. Kalau kata ilah, ilah ni mustaghniyun an kulli ma siwa, istighna. Wa muftakirun ilaihi kullu ma'dah, iftikar. Ilah ni Tuhan yang terkaya, yang lepas daripada segala-gala. Ilah ni Tuhan yang berkendak kepadanya oleh tiap-tiap segala-gala yang lain. Itu ilah. Tapi ni makna la ilaha illallah, tidak terkaya daripada yang lain dan tidak berkendak pada yang lain kepadanya illallah, melainkan Allah. Dia ambil daripada la ilaha illallah. Di ilah ni mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma adah. Sembahan yang sebenar, yang terkaya, yang lepas daripada segala-gala. Sembahan yang sebenar ilah, yang mana segala-gala berkehendak hanya kepadanya. Itu makna kepada ilah. Istighna, iftikar. Kemudian sifat 20 tu pula, 11 maksud bahawa istighna, 9 maksud bahawa iftikar. Jadi sifat 20 ni untuk mengenal Allah sebagai ilah secara tafsil. Sebab apa? Sebab sifat 20 11 maksud di bawah istighna,
Allah yang terkaya lepas dari segala-gala. 9 masuk di bawah iftikar, berkendak oleh segala-gala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 12. Muka surat 12, baris yang ke-13. Baris yang ke-13 daripada atas. Baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Demikian lagi, pada ketika masuk tandas itu, jangan terbuka kepalamu. Demikian lagi ni membicara berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Adab ketika qada hajah. Adab ni adalah al-khisalul mahmudah, perkara yang elok. Yang mana adab ni mengandungi perkara adab yang sunat dan mengandungi adab yang wajib. Hak terdahulu tu bicara berkaitan dengan adab-adab yang sunat. Nanti dia akan bicara berkaitan dengan adab yang diwajibkan. Adab yang diwajibkan dibicara di bawah tu. Ketika qada hajah, jangan menghadap kiblah dan jangan membelakangkan kiblah. Itu adab yang wajib. Jangan menghadap kiblah ketika buang air kecil dan jangan membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Itu adab ketika qada hajah, adab yang diwajibkan. Ketika qada hajah, buang air kecil, jangan menghadap ke kiblah. Ketika buang air besar, jangan membelakangkan kiblah. Jadi ketika buang air besar, membelakangkan kiblah, itulah dipanggil menghadap kiblah. Buang air kecil, menghadap kiblah, teranglah nampak. Buang air besar, jangan membelakangkan kiblah. Sebenarnya membelakangkan kiblah ketika buang air besar, itulah dipanggil menghadap kiblah. Sebab air besar berok tu sebelah belakang, menghadaplah dipanggil. Sebab itulah itu diharamkan. Tapi tak panggil gitu, dipanggil membelakangkan kiblah. Tapi sebenarnya membelakangkan kiblah tu dengan makna menghadap kiblat lah. Masa buang kecil, kok depan ni menghadap kiblat. Kalau buang besar, kok belakang tu lagi menghadap kiblat. Sebab air besar kok belakang kan. Ni hak adab yang diwajibkan. Adab yang diwajibkan. Adapun kalau qada hajah di tempat yang disediakan untuk qada hajah, maka tidak lagi diharamkan menghadap dan membelakangkan kiblah. Nanti dia akan bicara lah. Kalau tempat tu tempat, dah kita ni agak ringkas sedikit lah. Di tempat tu tempat yang memang disediakan untuk qada hajah,
Mana menghadap dan membelakangkan kiblah sudah tidak lagi diharamkan. Menghadap dan membelakangkan kiblah tidak lagi diharamkan apabila qada hajah di tempat yang disediakan untuk qada hajah. Walaupun ketika buang air kecil tu, ketika buang air besar tu, antaranya dengan kiblat tidak ada dinding sekalipun, sudah tidak diharamkan. Mana contohlah, dia gerai tepi sungai tu untuk qada hajah. Mungkin mula-mula tu dia ada bubuh dinding dengan guni. Ni kebun-kebun lah ni, dalam hutang ni. Mungkin dia berguni mula-mula, tapi guni tu sekejap je hancur lah muka panas hujan tu. Jadi oleh kerana di hutang, di kebun tak ada orang lain, dia tak buh guni lain, tapi dia qada hajat atas tu. Itu dia panggil tempat dia untuk qada hajat. Tiba-tiba masa dia buang kecil tu, dia kencing tu, ngadap kiblat betul-betul, tak haram, sebab itu tempat dia untuk qada hajat. Pada ni, walaupun tidak ada dinding sekalipun, antaranya dengan kiblat sekalipun tak haram, sebab itu tempat yang disediakan untuk qada hajah. Sebab itulah kata tempat yang disediakan untuk qada hajah tidak berkait dengan dinding, tidak berkait dengan pintu. Ni hak aja nak kena tandah ni lah. Hari-hari masuk tandah, hari-hari pergi Jambang, tandah Jambang pun tak kena. Kih tak ada dinding, tak ada pintu, Jambang tandah, satu bilik mandi. Kalau lambat-lambat tutup pintu, bilik tidur pun dia panggil Jambang. Marah dia, pintu tandah tak tutup. Nak semayang macam mana tu? Pintu tandah kamu tak tutup. Kamu sudah semayang ada Jambang, dia kata, sebab pintu tak tutup. Allah, sebab pintu tak cabut. Kalau pintu cabut, tak semayang dalam bilik tidur lah jawapan dia. Yelah, kita memanglah bilik mandi tu kita tutup lepas daripada keluar. Tapi kadang-kadang budak-budak ni di jenis tak tutup. Orang tu marah lah. Sebab apa? Mak nak semayang ni dalam bilik, tandah kamu tak buka, mak jadi semayang dalam tandah. Sekarang mak ni tengah semayang, anak dia keluar bilik mandi, pintu tak tutup, tapi tak lewat apa dah. Mak ni tengah semayang. Ni orang cerita ni. Lepas dia tu dia marah mak dia ni. Mak main sohdok nak tahu, dia kata. Apa? Mak jatuh semalam tandah. Sebab pintu bilik mandi kamu tak tutup. Jadi tandah siapa ke tempat tidur, tempat mak semalam tandah juga, dia kata. Sohdok semayang mak dalam tandah. Mak dia ni. Orang pun tanya, Ustaz, sohdok Ustaz? Tak, bukan dia kata dia semalam dalam tandah. Siapa pula jadi bengong sangat main dalam tandah gitu? Bukan, dia kata dia sebenarnya bilik tidur. Lepas tu anak dia keluar bilik mandi tu, dia tak tutup pintu. Yang mak ni tak lewat apa dah, sebab dia tengah semayang. Baik dah uti semayang. Lepas tu semayang dia soh kedok, sebab semayang dalam tandah. Lepas tu kita kata, siapa pula jadi bengong dalam tandah? Bukan, dia kata. Dah bukan tandah lah, tandah dalam bilik tidur. Sebab pintu tak tutup, di bahagian tandah belakang. Bukan tu. Mana tempat tu untuk qada hajah, tak ada dinding, tak ada pintu, tetap hukum tandah. Tapi nak cerita tadi ni, oleh kerana gerai tu tempat dia buat qada hajah, tak ada dah guni apa semua, dia pun buang, dia pun kencing. Hak dia kencing tu, dia menghadap tu kiblat betul-betul tu, tak haram. Sebab apa? Tu tempat untuk qada hajah. Walaupun tak ada dinding sekalipun, antaranya dengan arah kiblah tu tidak diharamkan. Sebab apa? Sebab tempat yang disediakan untuk qada hajah. Cuma seeloknya lah, kita rumah kita tu buat tandah, biarlah jadi tandah kita tu ketika jadi jangan menghadap kiblah dan membelakangkan kiblah. Pada ni, walaupun sudah tidak diharamkan, sebab itu tempat yang disediakan untuk qada hajah tidak dinafikan, ada pandangan ulama yang tetap mengharamkan. Walaupun tempat untuk qada hajah sekalipun, walaupun tempat ada dinding sekalipun, ia tetap letak hukum haram. Ini ada pandangan. Sekarang menghadap kiblah ketika buang air kecil,
kencing, membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Setengah pandangan walaupun bukan mazhab Syafi'i kita, walaupun tempat tu memang disediakan untuk qada hajah, walaupun ada dinding sekalipun antara seseorang dengan kiblah, tetap dihukumkan haram. Jadi seeloknya tandah kita tu memanglah untuk tempat tu memang khas dah untuk qada hajah, dan pasti ada dinding. Pasti ada dinding di belakang, di hadapan. Seeloknya jadikan tandah tu jangan menghadap dan membelakangkan kiblah. Pada ni, kalau menghadap kiblah, masalahnya masa buang air kecil. Kalau membelakangkan kiblah, masalahnya ketika buang air besar. Jadi maknanya tempat qada hajah tu biar ngadap sebelah ni apa panggil sebelah utara selatan tu lah panggil apa? Sebelah matahari naik, sebelah matahari jatuh, itu menghadap dan membelakangkan kiblah. Sebelah hulu hilir lah tau. Sebelah hulu hilir. Kan kita ada utara, kita ada timur barat. Matahari naik sebelah timur. Kalau kita menghadap matahari naik, berarti kita membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Kalau kita menghadap ke matahari jatuh belah barat, berarti kita menghadap kiblah ketika buang air kecil. Jadi buat tempat qada hajah tu biar menghadap ke utara dan selatan. Dia gitu. Utara selatan itulah hulu hilir ke apa? Utara selatan. Mana kalau kita kira sini tau, hadap ke sebelah sana ataupun sebelah sana. Ni utara selatan. Sebab sekarang ni kiblah kitanya arah barat. Belakang tu arah timur. Dia kita nak utara selatan. Ni utara selatan. Seeloknya gitulah. Walaupun tak ada apa dah mazhab Syafi'i kita. Sebab itu memang tempat untuk qada hajah. Satu laginya memang ada hadangan antara kita dengan arah kiblah, sama ada mana menghadap ataupun membelakangkan. Tapi seeloknya tapi benda siap dah lah nak macam mana. Tapi tak apa, mazhab Syafi'i tak apa. Jadi tu hak adab yang diwajibkan. Jangan menghadap kiblah ketika buang air kecil, dan jangan membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Mana ni? Macam di padang-padang ataupun patah-patah. Patah. Orang dulu-dulu ni dia adalah penyu pagi-pagi telur patah. Penyu ada kelubung dalam kain pelekat. Jangan ada kaca tu. Atau penyu telur benda lain tu. Di kelubung kain pelekat, patah, di begau. Ni orang ni cerita orang patah dululah. Sekarang tak ada dah sekarang ni, dulu. Lepas tu macam mana tu? Macam mana apa? Dia tudung dah dengan kain pelekat tu kan. Waktu menghadap kiblah, membelakangkan kiblah, ada hadangan dah tu kain pelekat nutup dah tu kan. Nutup dah tu kain pelekat. Jangan mana? Jangan menghadap kiblah ketika buang kecil, membelakangkan kiblah ketika buang besar ni kosong. Tu baru haram. Ini sudah ada hadangan tu kain pelekat tu nah. Oh, dulu pandai juga tapi dia stoko patah. Mana? Orang bandar tak tahu benda gitu. Mana orang bandar? Saya walaupun budak-budak lagi, pernahlah tidur mana? Apa? Tidur bunyi itulah, bunyi air laut. Apa? Tidur dia dibuai dengan air laut tu. Ini bukan challenge ni. Ini bukan challenge ni. Ni rumah toki, rumah tu. Tepi patah. Tepi patah. Kampung Bagi Besar tu lah. Ni cerita dahulu. Bagi Besar tu orang dulu rumah patah. Sekarang ni orang duduk tepi jalan besar belaka dah tak ada dah patah, kosong dah, hutang dah patah. Tahu Bagi Besar? Kan Bagi Besar tu kita lalu kot jalan tu kan. Kan rumah orang duduk tepi jalan belaka tu kan. Dulu mana ada rumah orang situ? Tak ada, orang duduk patah belaka. Masjid pula bukan masjid pejalang tu, asal masjid patah, asal masjid patah.
Atas darat tu tak ada orang duduk mana darat tu. Tak ada orang duduk mana. Lepas tu seorang naik duduk tepi jalan. Naik duduk tepi jalan. Akhirnya patah tu kosong. Jadi patah tu jadi hutang. Sekarang ni dia hutang. Dulu rumah toki, rumah tu, rumah pok-pok saudara patah belaka lah. Lepas tu adalah di bubuh ni. Di bubuh tu daunnya tu. Tahu daunnya tu dia buat sebagai dendeng daunnya tu. Sebab angin kuat kan dia bubuh daunnya. Ni bandar tak tahu. Mana masa budak-budak tu ya tidur bunyi ombak lah. Bunyi ombak. Orang sekarang ni kalau pergi celi adalah. Pergi celi. Ni bukan celi ni. Rumah betul-betul. Tapi patah betul-betul. Tu kadang-kadang orang tu dia mudah dia nak berok, dia berok patah. Dia berok patah, kelubung kayak pelekat. Mana apa? Penyu telur orang panggil. Jadi waktu bicara hak adab yang diwajibkan, jangan menghadap kiblat ketika buang air kecil dan jangan membelakangkan kiblat ketika buang besar. Dia akan bicara di bawah tu. Adapun adab-adab yang lain, adab yang disunatkan. Terdahulu adab yang disunatkan, masuk tandas dengan kaki kiri, keluar tandas dengan kaki kanan. Orang yang masuk tandas dengan kaki kanan diriwayatkan bahawa akan dibalakkan dengan kefakiran. Kalau orang yang masuk tandas dengan kaki kanan, jadi maksudnya dengan kaki kanan akan dibalakkan dengan kefakiran. Kalau tak fakir daripada harta pun fakir hati dia. Walaupun harta banyak tapi hati dia fakir, tak cukup. Tu fakir. Kenapa? Kerana masuk tandas dengan melangkah dengan kaki kanan. Demikian lagi pada ketika masuk tandas itu jangan terbuka kepalanya. Kepala tu kena tutup sebab kepala tu anggota yang mulia. Masuk tempat keji maka kena tutup kepala. Dengan kopiah ke, kalau ngaji pondok kita nak ambil semayang pun payah, tak nak basuh kaki. Air kolok. Tak ada cetong. Cetong tak ada. Sebab apa? Hak masuk tandas tu dua cetong dia bawa. Cetong buat tapal se, cetong hak tangan se. Cetong tangan tu air nak basuh. Ni atas tapal ni cetong kau ni. Dah kopiah tak ada. Dia pun ambil cetong buat topi, buat kopiah. Jadi kita duduk luar ni masa nak basuh kaki tu ambil semayang. Tak ada cetong lah nak basuh kaki. Basuh muka, basuh tangan tu pakai koloh. Tapi koloh ni ialah koloh tepi tandas. Kalau tepi tandas ni kadang-kadang beldi hok tapak tu, hok duduk di latar tandas tu, di malah nak pakai cetong, dia ambil beldi-beldi masuklah tandas. Tapak dak basuh pun. Lepas tu macam mana apa? Air kolor banyak. Air kolor banyak tak kena dinaji air kolor. Tu bagus lagi sungguh. Barulah kita ni tak ada perasaan sombong. Sebab apa? Berdi tapuk dalam tandas, digerembah dalam kolor. Nanti kita basuh muka, kita berkomor pula. Tak ada apa-apa. Boleh apa tandas? Allah, tandas tu pak berok. Apa pak berok? Tahi penuh lagi nak perut. Pelik apanya? Dah ada tahi nak perut. Penuh lagi tahi dalam perut tu. Pelik apa? Kalau kau dah biasa kau ditengok lagi lah, dia tak ambil semayang. Dah tandas jujur, tapi tandas tu kalau pak ambil semayang. Yelah kalau orang macam mak ni, dia beldi tu dia taklah ambil air dan koloh gitu. Dia pakai cetong lah. Itu orang beraluh macam mak. Lambat nak penuh beldi tu. Jenis ada macam mak dia ngebeldi-beldi. Masuk dalam. Sebab dalam tu tak ada pahit. Mana kalau nak kecil bawa cetong saja. Kalau nak berok kena bawa beldi lah. Nak basuh berok serta nak curuh tu. Gitu je. Tapi cetong tu kadang-kadang ditinggal atas latar. Cetong tu lah ambil budak kolor. Apa salah? Ada apa-apanya. Baru ya tau. Mana?
dak ambil semayang lah orang kita. Berkomor. Dah berkomor. Apa masalahnya? Ditapuk cetong buat latar jambang tu, ditapuk beldi buat latar jambang. Tak ada naji. Tapi kalau kita tengok gok orang panggil dok cermak lah, apa lagi tu, tak ada apa-apanya. Dah kolohnya situ, tempat ambil sembahyang situ. Kawasan bukannya luas sangat. Bukan ada kawasan. Kalau ada kawasan tak akan jadi koloh tu tepi tandah. Kawasan tak ada. Jadi koloh tu ambil semayang tu juga, air koloh tu jugalah orang bubuh dalam beldi untuk qada hajah. Tu kadang-kadang cetong tak ada sebab apa? Ni duduk di kepala. Duduk di kepala sutir seorang. Sebab nak tutup kepala ketika masuk tandah. Dan lagi sayugianya sepatutnya, seeloknya pakai olehmu ketika masuk tandah itu pakai cerpu. Jadi masuk tandah kena pakai cerpu kau tak dia tak terjemah. Casuk ke cerpu, alah kaki. Mana pakai selipar. Tu sayugianya, seeloknya. Cerpu bahasa Indonesia ke bahasa apa wallahu alam lah. Tapi saya sebut perkataan cerpu tu saya faham. Memang selipar. Alah kaki. Masuk tandah tu pakai alah kaki. Cuma gitulah. Pakai alah kaki ni dia satu perkaranya dok kena pijak dia boleh jadi tergelincir. Ni. Batu setengah-setengah tidak sediakan selipar. Sebab selipar ni kalau kalau selipar di dalam tandah, kalau budak-budak jenis terbolah, tahu dah terbolah? Terbolah orang panggil tak? Terbolah ni jenis itulah jenis terbolah ni jenis kelang kabut itulah. Dia panggil terbolah. Terbolah ni kelang kabut ni kok. Dia pergi masuk tandah berebut. Berebut ni mungkin tandah tak banyak ni nak berak ni nak berebut. Salah pijak atas selipar. Dia bukan nak pakai selipar di situ. Salah pijak atas selipar tu kok Allah. Selipar pula botok dah, tak ada bunga dah. Tak ada dah bunga tapak. Oh, bahaya. Sebab tu dia biasanya selipar ni di tandah masjid, di tandah awam adalah selipar. Tanah masjid ada selipar. Itu pun kena berlalu juga tu. Selipar tanah masjid ni kadang-kadang kok hak dia guting tu dia guting lah. Hak dia guting tu sebab dia tak ambil orang ambil, dia guting lah. Jadi selipar jambang masjid pun orang ambil. Walaupun kalau dah guting lah. Tak apalah guting tu. Tapi kadang-kadang tapak dia botok. Tu. Oh, kadang-kadang kita kalau salah nak cepat, boleh macam nak tergelincir. Ni hak banyak-banyak kena musibah dalam tandah ni. Di antaranya tu lah selipar. Sebab tu kadang-kadang rumah-rumah ni orang tak sediakan selipar. Sebab rumah masing-masing bersih molek, tak akan selipar. Memanglah sayugianya kita pakai alah kaki, pakai cerpu, pakai selipar. Memanglah seelok-eloknya. Tapi kena jagalah pula tu. Kena jaga daripada masalah tu lah. Jadi musibah pula nanti. Kalau di tempat masjid surau ke tanah awam ke, memanglah dia sediakan selipar. Sebab dia tak ambil selipar luar masuk. Kalau selipar luar masuk kok mengotori. Kalau selipar dalam tu kurang sedikitlah mengotori masjid. Bila. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluarmu. Pada ketika keluar dengan kaki kanan, masuk dengan kaki kiri. Keluar dengan kakimu, keluar dengan kakimu yang kanan. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan
pada ketika keluarmu, pada ketika keluarmu, bukan pada ketika keluarnya, bukan. Bukan pada ketika keluarnya. Sebab ada masa saya mengaji tu fi nuskhatin, keluarnya. Masa tu kitab hak tebal ni tak ada lagi, cuma tubuh beritahu. Hak kitab tebal ni tak ada masa saya mengaji pondok. Tapi dalam hak saya mengaji tu sebut fi nuskhatin, pada satu cetakan, keluarnya, bukan keluarmu. Kalau keluarnya pun boleh je. Dipanggil ini iltifat minal mukhatab ilal ghaib, boleh je. Dia berpaling daripada mukhatab mu kepada ghaibnya, boleh je. Tapi pelik sikit bunyi. Dan hendaklah engkau, tu khitab tu tuju, dahulukan kakimu yang kanan. Tu khitab tuju mu, pada ketika keluarnya. Domai ghaib pula jadinya. Ada ni keluarmu. Waktu baru molek. Tapi kalau keluarnya tak ada salah, dipanggil iltifat minal mukhatab ilal ghaib. Hak ni macam catat. Kena ada sungguh hak tebal ni, keluarnya tak salah. Tapi kalau nipis ni, pada ketika keluarmu, hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluarmu. Baru ngam situ. Jadi keluar dengan kaki kanan. Sama ada kita ni keluar kepada bilik mandi, cuma kita ni daripada bilik tidur ke, daripada dapur ke, kita nak masuk bilik mandi terlebih dahulu, kita melangkah dengan kaki kiri. Kemudian daripada bilik mandi nak masuk ke tandas, kaki kiri. Daripada tandas nak keluar ke bilik mandi dengan kaki kanan. Bilik mandi nak keluar pada bilik tidur ataupun dapur, kaki kanan. Dia gitu. Ada ni. Walaupun bilik mandi itu bukan tandas, tapi antara bilik tidur ataupun dapur, melangkah ke bilik mandi dengan kaki kiri. Bilik mandi melangkah ke tandas, tempat yang disediakan untuk qada hajah, dengan kaki kiri. Tandas nak keluar ke bilik mandi dengan kaki kanan. Selesai mandi nak masuk ke bilik tidur, nak masuk ke bahagian dapur tu dengan kaki kanan. Dia gitu. Jadi daripada bilik tidur ke bilik mandi tu dengan kaki kiri dah pada masuk, kemudian kaki kanan pada masa keluar. Dan baca olehmu alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa ala ma yanfa'uni. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa ala ma yanfa'uni. Kalau kita baca semuanya, alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Okey je tu. Alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Hak tu hak kita biasa baca doa. Hak ni lain sikitlah. Alhamdulillahilladzi, dia baca ni selepas keluar tandas. Seeloknya kita mulai dengan ghufranak. Tu mula-mula ghufranak. Barulah alhamdulillahilladzi
azhaba anni ma yu'zini ghufranak. Mana apa ni? Minta keampunan akan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ghufranak. Itu diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih. Nabi baca dengan ghufranak. Setakat tu pun memadai dah. Keluar tanda ghufranak. Alhamdulillahillazi, itu kita dak pandai. Setakat tu memadai dah. Ghufranak. Sela kita tambahlah pula alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini. Ada ni. Tapi kalau baca ghufranak memadai dah. Nak elok laginya ghufranak ni kita baca 3 kali, minta keampunan akan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi minta keampunan ghufranak? Nabi minta keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala sebab dalam tandah tak boleh berzikir. Jadi tak boleh berzikir dalam tandah ni lah. Keluar tandahnya Nabi pun ghufranak, minta keampunan daripada Allah. Sebab dalam tandah Nabi tak boleh berzikir. Salah ke? Tak boleh berzikir, itulah hak berzikir dia panggil. Tak boleh berzikir dalam tandah, itulah berzikir. Pelik tak? Apa dia berzikir? Ingat akan suruhan dan larangan Allah. Zikirlah tu. Jadi dalam tandah tidak berzikir. Kenapa? Kerana dilarang. Maka tidak berzikir itu dipanggil berzikir. Kita sebut berzikir ni ngatik di mulut, itu zikir juga. Ada ni. Jadi ketika dalam tandah tidak berzikir, itu dipanggil zikrullah. Apa zikrullah? Ingat akan larangan Allah. Apa larangan Allah? Jangan kamu berzikir dalam tandah, makruh hukumnya. Maka tidak berzikirlah. Kenapa tidak berzikir? Kerana ingat akan larangan Allah, makruh tu. Maka tidak berzikir tu dipanggil berzikir. Sebab apa? Memang dilarang. Tapi walaupun dilarang, tidak berzikir itu seolah-olah menjadi satu kekurangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar saja Nabi pun minta keampunan, ghufranak. Situ. Memanglah tidak berzikir itu hak betul. Tapi nisbah dengan Nabi ni situ ada kekurangan. Sebab ada masa Nabi tidak berzikir. Maka Nabi pun ghufranak, minta keampunan. Tapi sebenarnya tidak berzikir itu adalah zikir. Sebab tu ni kita belajar-belajar dia panggil zikrullah belaka ni. Ini zikrullah yang wajib. Ada ni. Tiap langkahan kita ada zikrullah sentiasa. Ingat akan Allah, ingat akan suruhan dan ingat akan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjaga dalam pergerakan kita, dalam percakapan kita, percakapan kita sentiasa jaga akan hukum hakam Allah. Dia panggil kita sentiasa dalam zikrullah. Zikir akan Allah, ingat akan Allah, ingat akan hukum hakam, suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ghufranak setakat tu memada. Sunat tambah pula. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, allazi azhaba anni, yang menghilangkan daripada aku, ma yu'zini, akan barang yang menyakiti akan daku. Mana barang yang menyakiti akan daku daripada hak makanan tu lah, dia panggil apa? Hampas sana. Dia panggil hampah makanan tu. Wa abqa ala ma yanfa'uni, dan segala puji bagi Allah yang mengekalkan dalam perut akan atas barang
yang beri manfaat akan daku daripada makanan yang jadi darah, yang jadi mani, yang jadi susu. Tu Allah kekalkan. Segala puji bagi Allah. Azhaba anni ma yu'zini. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan, yang mengeluarkan akan tahi tu nah. Hak tu yang menyageti akan daku tu daripada hampas-hampas makanan. Wa abqa ala ma yanfa'uni, dan segala puji bagi Allah yang mengekalkan dalam perut aku ni akan barang yang beri manfaat akan daku. Mana barang bermanfaat? Daripada makanan jadi darah, jadi mani, jadi susu. Tu ma yanfa'uni. Allah yang menghilangkan dan Allah yang mengekalkan. Allah yang menghilangkan, mengeluarkan hak najis-najis tu, daripada hampas-hampas makanan tu. Dan Allah yang mengekalkan ma yanfa'uni akan barang yang manfaati barang akan daku daripada makanan yang jadi darah tu. Jadi darah, jadi mani, jadi susu, semua tu adalah datang daripada makanan. Tapi darah ke mani ke susu Allah jadikan daripada tiada kepada ada, bukan kerana makanan, tapi zahirnya kerana makanan. Tabilah. Atau selesai hak berkaitan dengan ketika qada hajah, dan sayugianya sediakan batu atau air dahulu daripada qada hajah itu, dan jangan istinja dengan air pada tempat qada hajah, melainkan pada tempat yang disediakan padanya pada tempat qada hajah. Mana jangan qada hajah dengan air di tempat, jangan istinja dengan air di tempat qada hajah, melainkan pada yang disediakan pada tempat yang disediakan padanya qada hajah. Mana tempat disediakan padanya qada hajah? Jambang. Jambang itulah tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tu jambang-jambang tandah tu. Apa di jambang, apa di tandah? Al-makanul mu'addu li qada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Dalam bilik mandi yang luas tu, manakah tempat yang disediakan untuk qada hajah? Di situlah dipanggil tandah, di situlah dipanggil jambang. Tidak berkait dengan dinding, tidak berkait dengan pintu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.